Assalamualaikum. Agronita hari ini berada di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ini sahaja, ramai usahawan industri kecil dan sederhana IKS yang menceburi dalam industri makanan seperti jeruk dan kuih tradisional. Agronita hari ini berpeluang untuk mendekati seorang lagi usahawan berjaya dalam industri berasaskan produk herba. Bagaimana dia berjaya? Jom ikut saya. Saya yang ditemani pegawai dari Lembaga Pertubuhan Peladang Pulau Pinang dan juga Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan Bukit Mertajam ke kedai milik usahawan herba ini iaitu Rosnah Khamis. Kedatangan kru Apa Kata Wanita sudah dinanti pemilik perusahaan herba ini. Menurut Pengurus Besar PPK Bukit Mertajam, Bahijah Muhammad, usahawan di bawahnya mempunyai potensi yang besar dalam perusahaan herba ini. Sebelum melihat penghasilan produk-produk yang diusahakan, kami ditunjukkan beberapa jenis akar kayu serta herba yang digunakan dalam menghasilkan minyak dan juga produk-produk yang dikeluarkan syarikatnya. Menurut Rosnah, dia mula menceburi bidang ini pada tahun 2008 lagi setelah arwah suami meninggal dunia. Bermodalkan RM500, Rosnah mengusahakan sendiri beberapa produk antaranya bedak harum nasila, minyak herba telon dan minyak panas serai wangi dengan memprosesnya di bengkel kecil bersebelahan rumahnya di kampung. Dengan wujudnya syarikat di bawah M5 Marketing and Services, cabang niaganya kini semakin meningkat dan berkembang. Dari 3 jenis produk yang dihasilkan sendiri di kampung, kini Rosnah mampu menghasilkan 15 jenis produk berasaskan herba tempatan di tempat yang lebih selesa. Di premis yang terletak di Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, di bawah IKS Peladang Tasik, syarikatnya menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk memproses produk-produknya seperti minyak telon, minyak panas serai wangi, bedak talkum, bedak keringat dan banyak lagi. Sebelum dibotolkan, minyak ini sentiasa dikacau untuk memastikan rempah-rempah tak meledak. Okey, jadi inilah. Okey, apa yang dapat lihat sekarang ni adalah selepas minyak tadi dimasak selama hampir 4 jam, apa yang dapat saya lihat adalah pati minyak ni, dan minyak ini akan dibotolkan, dan sebelum dibotolkan dalam setiap botol ni akan dimasukkan apa nama ni? Akar usar-usar. Jadi fungsi minyak ni adalah untuk membuang angin dalam badan. Dengan menjenamakan produknya sebagai Nurul Ain, Rosnah berkata tanpa ada bantuan dari pelbagai pihak, mungkin sukar untuk dia sampai ke tahap ini. Jika dahulu hanya dia sendiri sahaja yang memproses herba, namun dengan syarikat yang semakin berkembang, kini syarikatnya mempunyai 12 orang pekerja, di mana 6 orang bahagian memproses, manakala 6 orang lagi di bahagian pemasaran. Saya rasa produk saya harus diketengahkan sebab sekarang ni ramai usahawan yang tak ada produk herba kan, berasaskan herba. Jadi saya rasa penting herba ni untuk kaum wanita kan. Sebab tu saya ke PPK Tasik untuk asalnya dari khidmat nasihat dari Pengurus Besar Bukit Mertajam untuk mencari satu tempat yang lebih baiklah macam yang saya ada sekarang. Selain mendapat permintaan yang menggalakkan daripada produk seperti minyak dan bedak, Rosnah juga bijak mencari peluang yang ada dengan menghasilkan juga kopi 3 dalam 1, habatus sauda, kismis, kurma dan juga kopi kolagen. Menurut Rosnah, dia membeli 2 buah mesin memproses kopi dengan bermodalkan RM90,000 dari wang simpanan perniagaannya dan ditambah RM10,000 daripada pinjaman tekun. Kini dengan produk yang ada, Rosnah memasarkannya melalui ejen pemasaran sedia ada seperti di negeri Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Menurut Rosnah lagi, dengan melalui ejen pemasaran, produknya kini lebih dikenali dan dia juga sudah pun mempunyai pelanggan tetap yang berpuas hati dengan produknya ini. Kini, hasil penat lelah dan usahanya berbaloi apabila dia berjaya memperolehi keuntungan sehingga RM50,000 sebulan.
Sebelum pulang ke Kuala Lumpur, saya yang ditemani pegawai dari Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur sempat singgah di Pertubuhan Peladang Kawasan Bukit Mertajam untuk bertemu usahawan-usahawan yang mengadakan perjumpaan bulanan di sini. Menurut Bahijah, Pengurus Besar PPK Bukit Mertajam, perjumpaan ini dihadiri oleh ahli-ahli peladang nita yang menunjukkan dan juga memperkenalkan produk-produk mereka kepada ahli-ahli yang lain. Di samping mengadakan perjumpaan bulanan, ahli-ahli peladang nita juga mengadakan bengkel seperti gelas jahitan, masakan, gubahan dan sebagainya untuk sama-sama berkongsi juga bertukar-tukar kemahiran yang ada bagi setiap ahli. Diharap lebih ramai lagi wanita yang menceburi bidang pertanian ini untuk menjana pendapatan kerana pertanian adalah satu perniagaan. Untuk akan nasihatkan untuk semua kaum wanita dalam perniagaan ni, kita hendaklah sentiasa menerima setiap dugaan dan cabaran untuk kejayaan kita. Apa saja kita mesti yakin bahawa kita boleh dalam mengejar impian kita, terutama dalam perniagaan. Bagi anda yang berminat untuk menjadi usahawan agro yang berjaya seperti yang kami paparkan, anda boleh layari laman web www.lpp.gov.my untuk maklumat lanjut.